Halo semua, jadi dalam video kali ini kita akan selesaikan penilaian prestasi bab 2 untuk fizik tingkatan 4. Untuk soalan pertama, sebuah kereta memecut daripada keadaan pegun dengan pecutan 2 meter per saat kuasa 2. Hitungkan hal laju kereta selepas 5 saat, jarak yang dilalui dalam 5 saat dan jarak yang dilalui dalam saat yang kelima. Kita kena tahu yang jarak yang dilalui dalam 5 saat dan jarak yang dilalui dalam saat kelima adalah dua soalan yang berbeza. Okey, kita pergi kepada A. Hal laju kereta selepas 5 saat. Jadi kita selesaikan dengan menggunakan stuva STUVA dan memecut daripada keadaan pegun. Maksud dia hal laju awal kita adalah sifar dengan pecutan 2 meter per saat. Hal laju selepas 5 saat. So kita punya masa T ialah 5. Yang kita nak cari ialah hal laju akhir. So tanda soal dan kita tikkan yang diberi nilai dan kita tikkan yang diminta untuk kita cari. Baru kita rujuk formula yang mempunyai T, U, V dan A. Dan formula yang kita ada adalah V sama dengan U plus AT sama dengan 0 tambah 25 bersamaan dengan 10 meter per saat. Okey, itu untuk soalan yang pertama. Soalan B. Jarak yang dilalui dalam 5 saat. Sekali lagi, stuva STUVA A2 U sifar T5. Sekarang kita perlu cari S, TU dan A. Baru kita rujuk salah satu daripada 4 persamaan gerakan linear. Dan kita ada S sama dengan UT plus half AT square. U ialah 0 tambah separuh 2 5 kuasa 2 25 meter. Okey, untuk C, jarak yang dilalui dalam saat yang kelima. Sebenarnya bermaksud berapakah jarak yang dilalui daripada 4 saat sehingga ke 5 saat. So apa yang kita perlu buat ialah kita ambil sesaran ataupun jarak yang dilalui dalam 5 saat iaitu S5 tolak dengan jarak yang dilalui dalam 4 saat iaitu S4. Dan kita dah kira di B, jarak yang dilalui di saat yang kelima ialah 5 saat ialah 25 meter. So sekarang kita perlu cari berapakah jarak yang dilalui dalam masa 4 saat. So kita masih menggunakan formula S is equal to UT plus half AT square. 0 tambah separuh 2T ialah 4 kuasa 2 potong-potong 16. So 25 tolak 16 sama dengan 9 meter. So kita tahu dalam saat yang kelima kereta bergerak sebanyak 9 meter. Okey, kita pergi pada soalan nombor 2. Encik Nizam sedang memandu kereta pada laju 108 km per jam. So ni tidak berada dalam unit SI. Tiba-tiba beliau nampak sebuah kereta di hadapannya bergerak dengan sangat perlahan. Maka Encik Nizam pun memperlahankan kereta beliau sehingga mencapai kelajuan 72 km per jam. Perlu tukar kepada unit SI. Sesaran yang dilalui oleh kereta itu adalah 125 meter. Jika pecutan yang dialami oleh kereta adalah seragam, hitungkan pecutan. So kita selesaikan gunakan persamaan gerakan linear dan stuva. Tetapi sebelum kita selesaikan, kita perlu tukarkan hal laju daripada kilometer per jam kepada meter per saat. So hal laju awal sama dengan 108 km per jam. Kita boleh tuliskan dalam bentuk begini, 108 km per 1 jam. Dan kita tukarkan yang atas kilometer kepada meter, 108 darab 1000 jam kepada saat. So kita ada 1 jam ada 60 minit darab 60 saat. Dan kita ada 108,000 per dengan 3,600. Kita dapat 30 meter per saat untuk hal laju awal. Hal laju akhir, kaedah yang sama, 72 km per jam. 1000 bahagi dengan 3600
20 meter per saat. Dan stuva di mana U kita halaju awal lah 30, halaju akhir lah 20. So kita boleh expect yang pecutan yang kita dapat adalah pecutan negatif sebab kita ada pengurangan halaju. Sasaran ialah 125 dan kita rujuk formula yang mempunyai S, U, V dan A. So formula ialah V square is equal to U square plus 2AS dan 20 kuasa 2 sama dengan 30 kuasa 2, 2A 125, 400 is equal to 900 plus 250A, so negatif 500 sama dengan 250A, so A sama dengan negatif 500 over 250 sama dengan negatif 2 meter per saat kuasa 2. So kita dapat pecutan yang negatif sebab halaju berkurang daripada 30 meter per saat kepada 20 meter per saat. Masa yang diambil semasa kelajuan kereta berkurang dari 108 km per jam ke 72 km per jam. So ni sekali lagi adalah soalan stuva dan kita akan cari T sekarang. U20, V30, S ialah 125, T kita tak tahu, ST, UV. Dan dengan merujuk kepada persamaan gerakan linear, kita ada formula S is equal to half U plus V T. U ialah 30 tambah 20 T, so 250 is equal to 50T, T is equal to 250 over 50 sama dengan 5 saat. So masa yang diambil adalah 5 saat. Okay, kita pergi pada soalan nombor 3. Suilan mendayung sebuah sampan ke hadapan. Dia menggunakan dayung untuk menolak air ke belakang. Mengapakah sampan itu dapat digerakkan ke hadapan dengan cara ini? So, untuk menjelaskan situasi ini, kita boleh jelaskan dengan menggunakan hukum gerakan Newton yang ketiga yang menyatakan bahawa bagi setiap daya yang dikenakan akan wujudnya daya tindak balas yang sama dari segi magnitud tetapi berlawanan dari segi arah. So, kita ada dayung. So, apabila dayung ditolak ke belakang, akan wujud daya tindak balas yang dikenakan ke atas suilan dan seterusnya ke atas kapal yang menolak sampan ke hadapan. So, dayung menolak air ke belakang. Satu daya dikenakan terhadap air oleh dayung. So sekarang kita cakap tentang daya tindak balas. Daya tindak balas yang berlawanan arah ataupun sama magnitud dikenakan ke atas sampan yang menyebabkan sampan ditolak ke hadapan. So, konsep yang digunakan dalam situasi ini adalah hukum gerakan Newton yang ketiga. Okey, soalan nombor 4. Sebuah kereta berjisim 1,200 kg yang pegun digerakkan dengan daya 150 Newton
Tentukan pecutan kereta itu dan masa yang diambil untuk kereta itu mencapai hal laju 1.5 meter per saat. So ada dua formula yang kita perlu gunakan di sini. Satu formula ialah formula F is equal to MA untuk cari berapa kepecutan, dan satu lagi ialah formula salah satu formula yang ada dalam persamaan gerakan linear. So untuk benda pertama yang kita perlu buat ialah untuk cari pecutan, A is equal to F over M 150 bahagi dengan 1200, kita dapat 0.125. So pecutan yang dialami ialah 0.125 meter per saat kuasa 2, dan dengan menggunakan Stuva dari pegun, maksud dia hal laju awal adalah sifar, mencapai hal laju 1.5, hal laju akhir pecutan ialah 0.125, dan kita nak carikan masa yang diambil iaitu T. So TUVA, dan formula yang terlibat ialah V is equal to U plus AT 1.5 sama dengan 0 tambah 125 T. So T is equal to 1.5 over 0.125. Dan jangan lupa untuk unit saat. Okey, soalan nombor 5. Kekuatan medan graviti di permukaan bulan ialah 6 kali lebih rendah daripada permukaan bumi. Jika seketul batu yang beratnya 2 Newton dibawa pulang dari bulan ke bumi, hitungkan berat batu itu di bumi. So something awak kena tahu dalam situasi ini ialah jisim batu takkan ubah sama ada kita berada di bulan ataupun di bumi. Yang berubah ialah daya tarikan graviti yang dikenakan terhadap jisim tu, terhadap objek yang mempunyai jisim yang sama tu di bulan dan bumi. So yang berubah ialah berat, bukan jisim. So kita menggunakan formula W is equal to mg, weight is equal to mass times gravitational field strength. G sekarang ialah gravitational field strength ataupun kekuatan medan graviti. So kita tahu weight on the moon, Wm moon, dan Gm, manakala W untuk earth is equal to mg gravitational field strength untuk earth, dan Gm sama dengan m, We over Ge sama dengan m. Dan kita tahu kedua-dua situasi batu mempunyai mass ataupun jisim yang sama. Kita tinggalkan dulu dan kita pergi kepada G, gravitational field strength, kekuatan medan graviti. Kita tahu kekuatan medan graviti untuk moon adalah 1/6 kekuatan medan graviti untuk earth. So 6 Gm is equal to Ge. Okay, dan balik kepada sebelah kiri, kita tahu kedua-dua mass dalam kedua-dua situasi bulan dan bumi adalah sama. So kita boleh wujudkan Wm over Gm is equal to We over Ge. Dan weight on the moon is 2, so kita gantikan nilai 2 per gravitational field strength, kekuatan medan graviti on the moon is Gm, We iaitu yang kita nak kira berat di bumi, dan Ge sekarang ialah 6 Gm. Dan kita ada Gm di kiri dan kanan, kita boleh potong Gm. So kita ada 2 sama dengan weight on earth over 6. So weight on earth is equal to 2 times 6 sama dengan 12 Newton. Okay, soalan nombor 6. Sebutir peluru yang berjisim 10 gram ditembak keluar, tidak berada dalam unit SI, so kena hati-hati, dari senapang yang berjisim 2 kg. Jika hal laju senapang yang tersentak selepas tembakan dilepaskan ialah 0.5 meter per saat, hitungkan hal laju peluru yang ditembak keluar. So dalam soalan ni kita perlu menggunakan formula untuk momentum jenis letupan. So kita ada formula M1 V1 plus M2 V2 is equal to 0, dan kita tentukan yang satu adalah peluru dan 2 adalah senapang, dan mass of the bullet is 10 gram
juga adalah sama dengan bahagi 1000, 0.01 kilogram. And then kita gantikan nilai. M1 is 0.01, V1 yang kita nak kira laju untuk peluru, plus mass of senapang ialah 2, velocity is 0.5 is equal to 0. So 0.01 V1 plus 1 is equal to 0. Kita pindahkan, negative 1, V1 is equal to negative 1 over 0.01. Kita dapat negative 100 meter per second. Okay, so negatif dalam situasi ini cuma merujuk pada arah sahaja, which is logical sebab laju untuk senapang adalah positif 0.5 meter per saat ke kanan, manakala laju untuk peluru adalah negatif 100 meter per saat ke kiri. So sekiranya ada dua objek yang bergerak pada arah yang berlawanan, kita perlu pay attention, beri perhatian terhadap arah objek tersebut yang bergerak ke kiri dan kanan. So kita wakilkan dengan positif dan negatif. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 7. Gambar foto 1 menunjukkan sebuah kereta yang bergerak di atas jalan raya. Pada awalnya kereta itu bergerak dengan laju seragam 18 meter per saat selama 15 saat. Okey, so untuk soalan ni kita bahagikan kepada beberapa peringkat. So ini ialah stage number 1. Kemudian kereta tersebut memecut dengan pecutan 1.5 meter per saat kuasa 2 selama 5 saat. So stage number 2. Selepas itu laju kereta mula berkurang kepada 15 meter per saat dalam masa 5 saat. Stage number 3. Kereta itu terus bergerak dengan laju yang sama selama 10 saat. Stage number 4 dan akhirnya laju berkurang sehingga berhenti. So stage number 5 pada T50 saat. So lakarkan graf laju masa. Sebelum kita lakarkan, kita senaraikan semula dulu apa yang perlu ataupun peringkat-peringkat yang perlu kita lukiskan dalam graf. So nombor 1, laju seragam. So V is equal to 18 meter per second selama 15 second. Stage number 2, memecut dengan pecutan A is equal to 1.5 meter per second square selama 5 saat. Stage number 3, berkurang. So laju berkurang sehingga 15 meter per saat dalam 5 saat. Stage number 4, laju sama. So V malar selama 5 saat. Dan stage number 5, laju berkurang lagi sehingga V is 0 pada T is equal to 50 seconds. So sebab kita nak lukis graf laju masa stage number 1, number 3, 4 and 5 dah ada maklumat tentang laju. Yang kita nak cari ialah laju pada stage number 2. So kita boleh selesaikan dengan menggunakan kaedah stufa persamaan gerakan linear. So STU VA, kita tahu A the acceleration ialah 1.5 selama 5 saat. So time is 5. Kita mula dengan laju sebanyak 18 sebab stage 1 kita berada pada laju 18. Laju akhir yang kita nak kira, so formula is V is equal to U plus AT. 18 tambah 1.55 sama dengan 25.5 meter per second. Okay, so kita dah ada maklumat. Baru kita akan lakarkan graf. So paksi Y V slash MS negative 1 dan paksi X itu masa T slash S. Dan stage yang pertama kita lukis dulu daripada bergerak dengan laju seragam. So kita 18 selama 15 saat. So 15 kat sini. So naik laju malar 18
So ni adalah stage number 1. Stage number 2, so kita mengalami pecutan, so hal laju kita akan bertambah sehingga ke 25.5, 25.5 dalam selama 5 saat. So 5 saat sampai 20. So hal laju bertambah, sepatutnya satu garis lurus. Stage number 2. Stage number 3, hal laju berkurang dalam 5 saat. So 5 saat after 20 seconds ialah 25, dan hal laju berkurang sehingga ke 15 saat. So 15. Hal laju berkurang sehingga ke 15. Stage yang keempat, hal laju malar selama 5 saat. So 5 saat after 25 is 30. Hal laju malar, dan pada T is equal to 50, hal laju berkurang sehingga sifar, sehingga ke 50 saat, saat yang ke 50. So ini adalah graf kita. Stage number 3, number 4, and number 5. Okay, next question. Sebiji bola getah dilepaskan dari ketinggian H, capital H. So capital H, bola itu jatuh tegak ke bawah, dan apabila sampai ke lantai melantun balik sehingga ke H kecil pula, dan H kecil lebih rendah daripada H besar. Jika hal laju semasa bergerak ke bawah adalah negatif, lakarkan graf hal laju masa untuk pergerakan bola getah itu. So kita ada graf hal laju masa, dan kita nak V time. Kita tahu yang hal laju semasa bergerak ke bawah adalah negatif, dan every objek yang bila sedang bergerak ke bawah dia punya hal laju akan semakin bertambah, which means kita punya hal laju akan semakin bertambah, tetapi semakin bertambah ke arah negatif. So ni adalah first stage apabila bola mula gerak ke bawah dengan hal laju yang semakin bertambah tapi tambah ke arah negatif. Okay, dan for our second stage, apabila bola tu mula melantun balik, bola tu akan pergi ke arah positif. So ni adalah arah negatif. Bola akan melantun balik ke arah positif, tapi in this case bila kita punya bola melantun balik, dia punya hal laju akan ke arah positif, yang tu yang pertama. Dan yang kedua, hal laju bola tu semakin dekat atas dia akan menjadi semakin perlahan. So kita mulakan dengan nilai yang mempunyai hal laju yang tinggi, dan hal laju akan menjadi semakin rendah sehingga bola tu berhenti sepenuhnya. So ini adalah graf kita. And then another thing yang kita kena tahu ialah sekiranya kita ada graf hal laju masa, luas antara graf dengan paksi X adalah sesaran. So untuk first stage, yang ni adalah sesaran kita, dan untuk second stage, ini adalah sesaran kita. Dan sebab H besar punya nilai lebih tinggi daripada H kecil, so kita kalau nak lukis, kita kena make sure segitiga untuk H besar lebih besar daripada H huruf kecil. Okay, kita pergi pada soalan nombor 9. Sebuah kereta mula bergerak daripada keadaan rehat apabila sebuah bas yang bergerak dengan hal laju seragam 15 meter per saat melintasi sisinya. Kereta tersebut mencapai hal laju 20 meter per saat dalam masa 10 saat dan terus bergerak dengan hal laju yang malar dalam arah yang sama dengan arah pergerakan bas. Graf dalam rajah 1 menunjukkan pergerakan kereta dan bas tersebut. Okay, so yang pertama, hitung masa yang diambil untuk kereta itu mencapai laju yang sama dengan bas tersebut. So untuk yang warna biru ialah hal laju kereta daripada kosong, hal laju kereta bertambah sehingga point di sini kereta mempunyai hal laju yang sama dengan bas. So kita nak cari berapakah masa untuk kereta mencapai hal laju yang sama dengan bas. So kita menggunakan Stuva persamaan gerakan linear.
STUVA. Tapi sebelum kita nak cari masa untuk kereta mencapai hal laju yang sama dengan bas, kita perlu cari dulu pecutan yang dialami oleh kereta pada peringkat ini. Kita boleh gunakan kaedah cari kecurunan graf untuk cari pecutan terus. So kecurunan graf untuk kereta di sebelah kiri sebelum hal laju kereta menjadi malar, kita cari tinggi bahagi dengan panjang. So tinggi graf itu adalah 20, so A is equal to 20, panjang ialah 10. So kita tahu pecutan kereta itu adalah 2 meter per saat kuasa 2. So A is 2. Yang kita nak cari ialah hal laju yang sama dengan bas, so 15. Hal laju awal kereta bermula dari pegun, kita nak cari masa, so TUVA. Dan formula dalam persamaan gerakan linear yang mempunyai TUV dan A ialah V is equal to U plus AT. 15 is equal to 0 plus 2T. So T is equal to 15 over 2 sama dengan 7.5 seconds. Dan untuk B, berapakah sasaran untuk kereta mencapai kelajuan bas itu? So kalau kita nak cari sasaran, sasaran boleh dicari dengan mencari luas di bawah graf, ataupun selain daripada luas di bawah graf, kita juga boleh menggunakan kaedah Stuva, persamaan gerakan linear. So STUVA, dan kita tahu hal laju awal ialah 0, hal laju akhir ialah 15, pecutan ialah 2, dan kita nak cari S, SUVA. Dan formula yang terlibat ialah V square is equal to U square plus 2AS. 15 kuasa 2 sama dengan 0 kuasa 2 tambah 2S. So 225 sama dengan 4S. So S is equal to 225 over 4. 56.25 meter. Ataupun kalau kita nak selesaikan dengan menggunakan luas bawah graf, we are supposed to get the same answer, which is 56.25 meter. Soalan nombor 3, hitungkan jarak yang dilalui oleh kereta dan bas pada masa T is equal to 50 seconds. So kalau kita diberi graf hal laju masa, kita nak cari jarak yang dilalui, apa yang perlu kita buat ialah kita nak cari luas antara graf dengan paksi X. So untuk bas, kita akan cari luas ini, manakala untuk kereta kita boleh bahagikan kepada dua bahagian. Satu ialah luas segitiga dan satu lagi ialah luas segi empat. So for C, jarak untuk bas is equal to segi 4, so tinggi 15, panjang ialah 50, 15 times 50, 750 meter. Manakala jarak untuk kereta kita bahagikan kepada dua bahagian, satu bahagian segitiga, so formula untuk segitiga, separuh darab tinggi 20 darab panjang 10 tambah dengan segi 4, which is 50 minus 10, 40 times 20, kita dapat 100 tambah 800, kita dapat 900 meter. Okey, D, adakah kereta berada di hadapan bas atau sebaliknya pada T is equal to 50 seconds? So dalam 15 saat kereta telah bergerak sebanyak 900 meter, manakala bas hanya bergerak 750 meter. Of course, kereta akan berada di hadapan bas. Okay, untuk D, kereta berada di hadapan bas sebanyak
So 900 minus 750 ialah 150 meter. So kereta berada di hadapan bas sebanyak 150 meter. Okey, soalan nombor 10. Foto 2 menunjukkan sebuah kapal angkasa yang dilancarkan menggunakan roket dari tapak pelancaran. Terangkan bagaimana pelepasan gas panas melalui exhaust roket dapat memencutkan roket ke atas, dan B, bagaimana pecutan roket ini boleh ditambahkan. Okey, so situasi yang terlibat di sini adalah situasi momentum jenis letupan. So sebelum bahan api dibakar, momentum ataupun jumlah momentum yang ada adalah sifar. Dan seterusnya apabila bahan api dibakar, kita boleh kata gas exhaust dihasilkan ke bawah, dan kita boleh kata momentum ke bawah dihasilkan. Dan kalau mengikut prinsip keabadian momentum, satu momentum ke atas dihasilkan, dan momentum ke atas ni yang akan menujah roket ke atas. So daya tujah ke atas roket yang akan menolak badan roket ke atas. So ini adalah mengikut prinsip keabadian momentum. Okey, so untuk soalan nombor 11. Gambar foto 3 menunjukkan sebuah hovercraft yang dapat bergerak di atas darat dan di atas permukaan air dengan pantas kerana disokong oleh satu lapisan udara yang terperangkap di bawahnya. Hovercraft yang berjisim 25,000 kg bermula daripada keadaan rehat dan kipas enjinnya menjanakan satu daya tujahan F sebanyak 22,000 Newton. Tentukan pecutan awal hovercraft itu dengan menganggap bahawa tiada kesan geseran pada ketika itu. So untuk A, kita setakat menggunakan formula F is equal to MA, dan A kita nak kira pecutan is equal to F over M. So kita ada 22,000 bahagi dengan 25,000 jisim, kita dapat 0.88 meter per saat kuasa 2. Dan B, apakah fungsi lapisan udara yang terperangkap di bawah hovercraft itu? So, lapisan udara yang terperangkap berfungsi untuk menaikkan badan hovercraft, untuk mengelakkan badan hovercraft daripada geseran ataupun bergeser dengan permukaan air. So, kalau geseran dah kurang, hovercraft dapat bergerak dengan hal laju yang tinggi. So, fungsi lapisan udara adalah untuk menaikkan permukaan bawah hovercraft menjauhi permukaan laut ataupun even darat. Daya geseran kurang, dan bila daya geseran kurang, hal laju hovercraft dapat ditingkatkan. Okay, so itu sahaja. Thank you everyone, and